Salam sejahtera dan selamat pagi bersama saya Konstantin Palawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 30 Mac 2021. Sabah telah menyelesaikan sasaran suntikan vaksin dos pertama bagi fasa pertama sebanyak 42,292 manakala bagi suntikan dos kedua masih diteruskan sehingga April ini. Menerusi kenyataan dikeluarkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masudi Manjun, bagi dos kedua vaksin Pfizer-BioNTech, seramai 2,716 orang telah menerima suntikan setakat semalam, menjadikan jumlah kumulatif 11,406 orang. Sementara itu, sebanyak 34 kes positif baharu COVID-19 dan 32 pesakit sembuh direkodkan semalam. Ia menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 54,657 kes positif, manakala 53,809 kes sembuh. 2 kes kematian direkodkan iaitu di Kota Kinabalu dan Tawau. Kesedaran masyarakat berhubung kepentingan vaksin COVID-19 disifatkan masih rendah. Sehubungan itu, orang ramai, khususnya penduduk luar bandar, digesa segera mendapatkan vaksin berkenaan dalam usaha memutuskan jangkitan COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemabong, Datuk Robin Balang berharap dengan kerjasama orang ramai tersebut dapat membantu usaha kerajaan melandaikan dekukan COVID-19. Mendaftarkan diri mereka untuk divaksinkan, untuk mengelak diri mereka terdedah dengan pandemik COVID-19. Apabila semua rakyat kita di daerah Tenam dan daerah Kemabong ini divaksin, kita keseluruhannya tidak terdedah dengan COVID. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menerima vaksin harian dos kedua Pfizer-BioNTech bersama 17 petugas barisan hadapan dalam program imunisasi kebangsaan COVID-19 daerah Tenom di Dewan Seri Panglima Antanom di Tenem. Dalam pada itu, Pegawai Perubatan Kesihatan dari Klinik Ibu dan Anak Tenem, Dr. Zev Disipin memaklumkan sehingga kini lebih 800 penduduk telah mendaftar sebagai penerima vaksin. Harapan kami sebagai petugas kesihatan ialah untuk supaya lebih ramai penduduk Tenom untuk mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19. Seramai 534 petugas barisan hadapan di Tenem telah menerima vaksin Pfizer-BioNTech bermula 8 Mac lalu. Lebih 5,000 pelajar yang bakal melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi IPT tahun ini layak menerima bantuan tunai pendaftaran IPT budi sebanyak RM2,000 secara one-off. Manakala bagi bantuan khas tunai peperiksaan bakti khusus kepada pelajar yang menduduki SPM, STPM dan STAM bagi tahun 2021 pula diberikan kepada lebih 30,000 pelajar yang layak. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif memberitahu bantuan budi terbuka kepada pelajar yang melanjutkan pelajaran ke IPT awam atau swasta tahun ini bagi kemasukan kali pertama di IPT seluruh negara. Pemohon mestilah warga negara Malaysia berasal dari Sabah, berumur tidak lebih 25 tahun dan melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda sahaja. Ibu bapa ataupun jaga pemohon juga mestilah merupakan golongan B40 dan M40 dengan pendapatan RM5,000 dan ke bawah. Datuk Arifin menyatakan demikian selepas merasmikan siri Forum Jelajah Pendidikan Kerjaya Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di Wisma Pendidikan Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Arifin menyifatkan Forum Jelajah Pendidikan ini sebagai langkah tepat bagi memberi pendedahan mengenai peluang pengajian di peringkat tinggi serta keperluan kerjaya semasa. Program ini sangat baik, lebih-lebih lagi bagi anak-anak kita yang akan memasuk atau melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Mereka dapat input-input yang bagus, yang tepat, yang berwibawa, yang boleh menjadikan rujukan kepada mereka. Menerusi program ini, lebih ramai pelajar akan mendapat maklumat tepat mengenai pinjaman dan biasiswa dalam dan luar negara yang disediakan kerajaan. Ia sekaligus mengelak pelajar gagal melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi kerana tidak mampu dan tidak tahu cara mendapatkan pembiayaan pendidikan. Op khas exhaust bising bersepadu terus dilaksana bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang dan Jabatan Alam Sekitar sejak 1 Mac lepas. Lebih 500 kenderaan dan motosikal diperiksa sepanjang op khas ini.
Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim memaklumkan hasil pemeriksaan sebanyak 58 kereta dan motosikal dikesan melakukan kesalahan kerana mengubah suai egzos dan membuat bising. Di dua kawasan hotspot di dalam daerah kita, iaitu di kawasan daerah Putatan dan satu lagi di kawasan Jalan Pintas hadapan ITCC Penampang. Selain daripada dua kawasan ini, kita juga menjalankan operasi di kawasan-kawasan lain yang kita rasa ada kemungkinan. Bercakap kepada RTM, katanya individu terlibat mengakui tindakan mengubah suai egzos dilakukan kerana minat serta ingin meraih populariti. Menurutnya, kesalahan bunyi bising di bawah Jabatan Alam Sekitar Perkara 4/2 Peraturan Kualiti Alam Sekeliling, bunyi bising kenderaan motor 1987 bakal berdepan hukuman penjara 6 bulan selain denda RM2,000. Kira-kira 7,000 majikan di Sabah dijangka mendapat manfaat daripada program subsidi upah PSU 3.0 di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi memperkasa. Jumlah itu khusus bagi sektor pelancongan, perdagangan borong dan runcit serta sektor-sektor lain yang ditutup semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sehubungan itu, majikan di negeri ini diminta memanfaatkan program tersebut bagi memastikan syarikat mahupun perusahaan serta pekerja yang masih terjejas akibat pandemik COVID-19 boleh meneruskan operasi sekaligus mengelak daripada pembuangan pekerja. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia menyatakan demikian kepada RTM bagi mengulas PSU 3.0 yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi pakej pemerkasa baru-baru ini. PSU 3.0 diteruskan dengan lanjutan selama 3 bulan sehingga 30 Jun ini melibatkan peruntukan RM700 juta. Inisiatif ini dijangka akan membantu 400,000 pekerja dan 37,000 majikan seluruh negara yang terlibat dalam sektor pelancongan, perdagangan borong dan runcit serta perniagaan lain yang ditutup semasa PKP. Menjelang sambutan Hari RTM pada 1 April, RTM Sabah akan melancarkan program baharu untuk siaran di 5 stesen radio iaitu Sabah FM, Sabah VFM, Tawau FM, Keningau FM dan Sanakan FM. Turut dilancarkan program baharu terbitan Seksyen Penerbitan TV. Pengarah penyiaran Sabah Nur Ain Bakir memaklumkan pelancaran program baharu itu antara pengisian sambutan ulang tahun RTM ke-75 pada 1 April ini yang diadakan secara sederhana dengan norma baharu. Pengisian lain termasuklah meraihkan ulang tahun orkestra ke-60. Selain itu, kesemua stesen RTM di 15 lokasi seluruh negara akan menyiarkan forum perdana ehwal Islam khas bertajuk Revolusi Dakwah Menyampai Ilmu Walau Satu Ayat secara serentak. Di Sabah, ia bersiaran secara langsung di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Beliau menyatakan perkara itu ketika menjadi tetamu program Kami Baini siaran TV1 di studio TV RTM Kota Kinabalu. Nur Ain turut merakamkan penghargaan kepada warga RTM Sabah yang menjadi tulang belakang memastikan jabatan itu sebagai satu medium penghubung antara kerajaan dan rakyat selama ini. Kepada seluruh warga RTM, saya pasti anda merupakan tulang belakang, ya, terutamanya kepada mereka yang bertugas di balik tabir. Jadi tanpa komitmen dan kerjasama semua, sudah tentu RTM tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan lancar. Jadi dalam kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan setinggi-tinggi tahniah kepada seluruh warga RTM, khususnya di RTM Sabah, atas khidmat bakti dan pengorbanan yang dicurahkan dalam menjayakan siaran RTM, ya. Sanakan FM yang kini menjadi pilihan utama pendengar luar bandar untuk mendapatkan maklumat semasa perlu mengekalkan momentum kecemerlangan operasi. Pada masa sama, kerjasama yang sedia terjalin dengan pelbagai agensi perlu dipertingkat bagi memastikan pelaksanaan program kerajaan berupaya memberi manfaat kepada segenap lapisan masyarakat.
Setiausaha Politik Menteri Pertanian dan Industri Makanan Iswan Sonteng berkata, walaupun bersaing dengan media baharu, RTM tetap menjadi pilihan pendengar sesuai kedudukannya sebagai badan penyiaran rasmi kerajaan. Beliau berucap dalam Majlis Ramah Mesra dan Jamuan Makan Malam bersama Sandakan FM di Sandakan. Sandakan FM beroperasi selama 12 jam sehari bermula 7 pagi hingga 7 malam. Mula beroperasi sejak 5 Januari 1992 dengan jarak siaran 1 km radius sekitar Sandakan, kini menerusi frekuensi 90.1 MHz menggunakan gelombang FM stereo. Siaran Sandakan FM boleh diikuti pendengar di Kinabatangan, Beluran, Paitan dan Telupit. Lebih banyak pertubuhan bukan kerajaan NGO diharap dapat tampil melaksanakan aktiviti kemasyarakatan dengan melibatkan para belia di Sandakan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dilantik, Jafari Waliam berkata, ia sejajar usaha kerajaan melahirkan anak muda mempunyai nilai tinggi dan semangat sukarelawan. Antara aktiviti digalakkan ialah gotong royong di kawasan awam. Jika dilaksanakan secara kerap, ia mampu menjadi budaya dalam kalangan belia sekaligus memupuk silaturahim dengan komuniti setempat. Meramaikan lagi cara gotong royong di kawasan Sandakan ini, terutamanya di kawasan Libaran. Dan kalau boleh, banyakkan NGO turun padang untuk membantu masyarakat di kawasan di PPR dan di mana-mana perkampungan lah. Jafari ditemui RTM dalam program pembersihan tanah perkuburan PPR Batu 16 dilaksanakan Persatuan Anak Libaran di Sandakan. Ia merupakan lokasi ke-7 pelaksanaan aktiviti gotong royong berkenaan. InsyaAllah ada lagi 17 tanah perkuburan kami akan menjelajahi. Ini semua daripada sumbangan-sumbangan daripada YB, daripada ini Derman Dermawan. Kami cuma menyampaikan apa ajat YB penyumbang untuk kami melaksanakan membantu masyarakat. Selain aktiviti gotong royong, majlis turut menyaksikan penyampaian sumbangan mesin rumput kepada 2 kampung dalam Parlimen Libaran. Saya bagi pihak wakil daripada Ketua Kampung Sungai Tiram mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB kita atas keprihatinan memberi sumbangan kepada penduduk Sungai Tiram untuk mesin tersebut. Terima kasih ucapan saya tidak terhingga kepada yang terhormat, itu Encik Jeffrey William atas sumbangan beliau. Alhamdulillah di samping sumbangan beliau kita dapat bertemu dengan YB, dapat bertemu dengan masyarakat, bersuai kenal, dan alhamdulillah saya harap program seperti ini akan diadakan pada masa hadapan. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah untuk hari ini. Saudara, bermula 2 April, siaran Berita Pagi Sabah boleh diikuti di saluran berita RTM 123 menerusi My Freeview atau menggunakan aplikasi RTM Click. Teruskan bersama RTM, teman setia anda. Saya Konstantin Palawan. Salam hormat.